Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang dimudahkan, bertemu lagi kita dalam video sembang. Saya pun tak tahu nak namakan, nak buat sendiri ke apa, saya tak tahu. Tapi saya rasa teruja lah nak buat penyampaian bervideo macam ni dengan menjawab soalan rakan-rakan. Kerana soalan rakan-rakan memberikan saya idea, Alhamdulillah, terima kasih. Saya doakan rakan-rakan berada dalam rahmat dan perlindungan Allah SWT. Jadi kita teruskan dengan soalan lah. Video ni back to back sebenarnya. Sebab tu nampak baju tak bersuka apa semua. Tapi saya akan upload video-video ni sedikit demi sedikit lah. Jadi untuk video kali ni, kita ambil soalan daripada Izzat Syafiq dari Instagram. Dia tanya masa diambil untuk research bahan untuk novel baru. Okay? Jadi sebenarnya saya ni jenis mengambil idea daripada berbagai sumber. Komik, video game, lagu, terutama benda-benda yang kita selalu buat lah, baca Al-Quran, hadis kan, dengar syarahan-syarahan orang, kadang-kadang peristiwa politik, peristiwa yang berlaku dekat dunia ni kan, apa-apalah banyak. Senang cakap, seluruh kehidupan adalah idea untuk saya kan? Tinggal kita kena rajin tanya je kan? Kenapa, apa, macam mana, dan kalau. Paling penting soalan kalau macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana. Maka kat situ idea tu dia bercambang. Jadi bila saya jumpa satu idea yang menarik, maka benda tu biasanya saya akan catat dan letak beberapa point. Dan saya rasa menarik. Kemudian saya akan mula mainkan benda tu di dalam minda saya. Dan saya dalam mood menyerap orang kata bahan lah, senang cakap. Dan benda tu berjalan secara tak langsung. Maksudnya bila saya buat benda-benda lain, saya bukanlah scroll internet cari, bukan macam tu. Kita teruskan kehidupan kita. Pada masa sama benda tu sentiasa ada dekat belakang kepala kita tau. Okay? Jadi kadang-kadang benda tu makin lama makin bertambah lah. Dan benda tu saya tak tetapkan masa lah. Saya tak kata dalam masa sebulan ni idea ni kena lengkap, bukan macam tu lah. So berjalan, biarkan dia naturally sampai kita rasa idea tu dah cukup menarik. Nak tahu idea tu dah matang belum, kita cuba buat rangka cerita. Okay? Jadi saya akan buat rangka cerita. Boleh tak saya buat rangka cerita daripada awal sampai habis? Adakah saya nampak ending dia kan? Adakah saya nampak apa plot-plot menarik cerita? Kita kadang-kadang mungkin ada satu idea yang menarik. Sebagai contoh lah, ni idea random saja menariknya jika semua orang lahir dengan sebilah keris. Okey kan? Okey, simple kan benda tu, simple kan? Okey, menarik dah. So macam mana macam nak kembangkan benda tu? Okey. Idea tu hanya dikatakan matang bila saya boleh cerita ada permulaan, ada climax dia dan ada ending dia. Kalau saya dapat cakap benda tu, dapat tulis, dapat rangka, idea tu matang. Maka kat situ kita akan detailkan lagi, buat rangka dulu. Okay. Bila benda tu dah ada, tapi prosesnya dia berjalan sambil-sambil lah. Kita tak pressure, kita tak macam ni 3 minggu kena siap, bukan. Tapi kita biar tu sampailah saya rasa rangka tu saya puas hati. Maka saya akan masuk satu mode kemaskan rangka tersebut. Okay. Dan saya biasanya tetapkan satu novel saya ada 15 bab biasanya lah. Satu bab tu boleh dalam 10 muka surat A4. Jadi bila dia tukar jadi saiz novel tu, dia akan jadi dalam 15 muka surat ke 20 muka surat satu ni. Jadi satu novel saya biasanya dalam 400 muka surat, 450 muka surat biasanya lah. Novel-novel yang dewasa lah. Okay? Jadi saya buat rangka ada tak 15 bab kan? Kalau saya buat rangka, bila benda tu dah siap, saya akan buat keputusan, okey lah, kita boleh start menulis. Contohnya bila menulis tu baru ada jadual yang agak disiplin lah. So kita kata dalam masa sebulan ni kena siap. Sebab rangka semua dah ada. Kita bukannya nak menulis baru nak cari idea. Ramai orang saya nampak. Dan kenapa juga ramai orang dia asyik mengadu dia tak berjaya buat
penulisan, tak mampu nak habiskan penulisan dia. Sebab dia tak ada rangka tu. Dia tulis sambil baru nak cari idea. Jadi lagi-lagi zaman sekarang kadang-kadang kita scroll media sosial, tengok-tengok dah habis 3 jam. Kan? Itu masalah. Jangan, pada saya lah, jangan biasakan benda tersebut. Walaupun ada orang memang talent dia macam tu, dia spontan saja. Benda tu kita akan bincang benda lain lah, perbezaan perkara tersebut. Sama ada spontan atau merancang, mana yang lebih baik kan. Tapi pada saya lah, kalau kita dah rancangan elok, benda tu yang rancangan kita tak mesti kita ikut 100%. Bila kita tulis tu mungkin kita rasa, ni nak tukar lah, ni kena ubah gini lah. Itu flexibility lah kan. Tak ada siapa nak rotan kita kalau kita tak ikut pun benda tu kan. Okay. Jadi yang penting cerita kita menarik dan balance, seimbang, dan kemudian kurang plot hole atau langsung tak ada lagi bagus kan. Jadi betul, bila dah ada rangka tu kita set masa untuk menulis. Kalau macam saya, sehari saya tetapkan menulis 1 bab. So macam saya cakap tadi, saya kena tulis 15 bab untuk satu novel, 17 lah kalau campur prolog dan epilog. Maka saya akan siapkan novel saya dalam masa 17 hari. Sebab tu saya boleh menulis 4 ke 5 novel dalam masa setahun. Okay. Cuma kalau saya malas, saya buatlah 3 kan, 4, 5 tu kadang-kadang. Tapi macam tahun ni, tahun 2020 rare sikit lah, saya terbit 8 buah novel. Tapi pun sebab banyak novel tu adalah versi tulis semula novel yang lama, jadi kita banyak bahan dah ada kan. Banyak dah dipermudahkan. Jadi macam tu. Jadi 17, tapi bukanlah 17 hari straight kan. Ikutlah, kalau ada mood saya buat 17 hari straight. Kalau tak, saya sebenarnya tetapkan dalam masa sebulan. Sebulan kena siap. Jadi menulis tu 17 hari, tapi mungkin sehari tulis, sehari rehat, atau 2 hari tulis, sehari rehat. Macam tu lah. Tapi ini saya. Apa yang penting kena ambil dari sini bukan kena siap dalam masa 17 hari apa semua tu. Yang penting kena ambil daripada sini adalah, pertama, perlukan perancangan yang jelas. Okay? Kumpul idea, masak-masak kan. Bila dah rasa macam idea tu dah menarik, dah buat peta minda sebagai contoh, nak mudahkan kita nampak, buat peta minda. Satu idea bermula dengan satu idea. Contohnya, macam mana kalau semua orang lahirkan keris kan? Kemudian soal lah. Saya suka tanya yang 4 wife one husband tu. 4 isteri 1 suami kan. What, when, why, who kan, how kan. Tanya soalan-soalan tu. Tapi soalan paling penting sekali adalah if, kalau kan. Kalau macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana. Benda tu akan berkembang. Kemudian poin-poin kita susun, jadikan rangka yang cantik-cantik kan. Itu pertama, kena ada persediaan. Kedua, lepas tu kena ada disiplin kan? Kena ada perancangan. Maksudnya bila dah ada rangka tu pula, bila nak menulis kan? Berapa hari nak tulis, benda ni kena siap bila kan. Aku sehari nak tulis berapa lama kan. Rancang betul-betul. Dan akhir sekali kena ada disiplin, iaitu nak laksanakan benda tu dengan betul-betul lah, bukannya sekadar rancang sahaja. Okay. Jadi benda tu ikut flexibility masing-masing lah okay. Kalau saya, mungkin lah saya punya kebiasaan adalah menulis satu novel dalam masa 1 bulan. Tapi tak ada siapa buat peraturan tu. Tak ada siapa akan rotan kamu kalau kamu tak siap tulis novel dalam masa sebulan ni. Jadi ambil masa 3 bulan, setahun. Lagi lama, kalau ada orang dia rasa lagi lama lagi berkualiti penulisan dia, sebab dia boleh buat lagi banyak pembetulan lah, lagi banyak kajian lah. Terpulang lah fal yatafaddal mashkura kepada keselesaan masing-masing. Yang penting misi kita nak siapkan tulis buku kan. Jadi itulah tanya dia pasal masa dia ambil saja. Kita sampai masuk bab penulisan. Tapi tak apa, itulah dia kan, general idea. Jadi biasanya kalau nak kata ambil ideas, okay, saya bagi contoh masa diambil kan. Kalau betul-betul nak menjawab soalan tersebut, contoh, novel Membunuh Muhammad terbit pada tahun 2019. Okey. 2019 kalau saya tak salah lah. 2019. Tapi saya dah ada idea novel Membunuh Muhammad tu semenjak tahun 2014. Sebelum saya bina perniagaan sendiri lagi, iaitu saya bina perniagaan penerbitan saya sendiri pada tahun 2016, ujung 2016.
Jadi tahun 2014 dah terfikir dah membunuh Muhammad. Tapi waktu tu ada perkataan saja. Macam mana kalau orang balik ke masa silam dan bunuh Nabi Muhammad? Kan, waktu tu ada perkataan tu saja, ada idea tu saja. Tapi kemudian kita kembang. Dan Allah izin idea tu bagus juga kita tak tulis awal-awal kan. Sebab lepas tu aturan Allah Ta'ala kita buat novel pemburu, kemudian terbinanya Saga Hero. Jadi ketika tu kata, oh macam mana nak tutup Saga Hero ni kan? Maka kita sambungkan dengan idea membunuh Muhammad dia. Oh, apa kata orang jahat dia final sekali dia nak bunuh Nabi Muhammad. Jadilah membunuh Muhammad tu novel kelima dalam Saga Hero. Jadi ending dia memang epic habis lah. Jadi itulah daripada 2014 sampai 2019 memikir membunuh Muhammad ni idea dia berkembang. Cuma bila pada penghujung 2018 tu kita dah mula ke persediaan yang serius lah untuk menulis membunuh Muhammad. Ada mulalah tadi macam saya cakap rangkaan yang detail, dan contohnya oleh kerana membunuh Muhammad tu agak kontroversi sikit sebab melibatkan Nabi Muhammad, maka atur perjumpaan dengan mufti. Waktu tu Menteri Agama kita sekarang ni lah Dr. Zul, dia lah mufti wilayah ketika itu. Saya jumpa dengan dia dan bincang, cakap saya nak tulis novel macam ni, boleh tak, macam mana apa semua. Jadi macam itulah. Tapi menulis sebulan saja. Tapi persediaan tu mungkin ambil masa yang lama. Pada saya ambillah masa berapa lama pun. Tapi menulis pun tak mesti sebulan saja. Yang penting keselesaan masing-masing. Yang penting ada persediaan, perancangan dan disiplin. InsyaAllah kita akan berjaya siapkan sebuah karya. Jadi itu saja perkongsian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita akan jumpa dalam video yang akan datang untuk soalan yang lain pula, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.